Nampak macam Islami, tapi hakikatnya kita tengok apa sebenarnya maqasid syar'iyyah. Maqasid syar'iyyah ni diasaskan ataupun agak cabang ilmu yang diasaskan oleh Al-Imam Syatibi rahimahullah. Imam Syatibi mengasaskan maqasid syar'iyyah, yang mana maqasid syar'iyyah ni tidak boleh dijadikan sebagai satu-satunya rujukan dalam apa? Dalam agama kita. Kenapa? Kerana rujukan dalam agama kita 5 yang asas: Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Dan bagaimana 5? Silap 4. Muka dah betul dah 4. Maka maqasid syar'iyyah ni tidak boleh dijadikan sebagai rujukan utama. Kenapa? Kerana Al-Imam Syatibi rahimahullah mengasaskan maqasid syar'iyyah adalah untuk melihat apa tujuan di sebalik pensyariatan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang berlaku pada hari ini bukan maqasid syar'iyyah, tapi maqasid al-aqliyah. Maqasid aqliyah, mereka lihat satu perkara itu. Contoh, kadang kalau kita belajar dalam maqasid syar'iyyah, wan cepat sangat hafal ni. Ini satu pengkhianatan. Tak masuk lagi ni. Berkenaan dengan maqasid syar'iyyah, apa yang berlaku pada hari ini? Contoh, maqasid syar'iyyah yang diasaskan oleh Al-Imam Syatibi. Secara mudahnya, nak tengok maslahah dan juga mafsadah. Maslahah ni kebaikan dan juga keburukan. Nak tengok suatu keburukan dan kebaikan, tak boleh ikut akal, tapi kena tengok nas. Ini yang diajar oleh Al-Imam Syatibi rahimahullah. Yang menjadi permasalahan pada hari ini, takbih wa tahsin al-aqliyah. Mereka nak tengok baik dan buruk dengan akal. Mereka mendahulukan akal, mendahului akal berbanding dengan nas dan juga wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, ambil hukum terhadap pencuri. Wajib wuduk pada pencuri. Contoh, kita tengok kalau pencuri ni, kalau contoh adanya pencurian, rasa-rasa ada tak kebaikan daripada pencurian ni? Contoh kalau berlaku curi, contohlah, aku payah nak cakap Terengganu lah mudah. Contohnya kalau ada pencurian, rasa-rasa ada tak kebaikan di sebalik pencurian? Cuba sebut apa kebaikan ni? Untuk pencuri dapat duit, tu bukan kebaikan, tu bala ke berlaku macam ni. Apa? Apa boleh bagi? Insurans. Ada insurans, mana kalau tak ada insurans, kalau tak ada pencuri, bodyguard nak kerja apa? Ataupun bodyguard nak kerja apa? Tak ada kerja dia. Bawa bawah tu rumah, tak ada kerja dia mana. Mana ada kebaikan. Betul tak? Betul tak kata ni? Betul kan? Adanya kebaikan. Di sebalik curi tu ada kebaikan sebenarnya. Dan tu yang memarah curi tu, ada kebaikan. Lepas dia ramai curi duit aku dah awak. Tetapi apa yang diajar dalam maqasid syar'iyyah, yang diajar oleh Islam, nak tengok mafsadah dan juga maslahat, tak boleh tengok melalui akal, kena tengok melalui nas. Allah Ta'ala sebut as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang yang mencuri dipotong tangan, dihudud. Kenapa? Kerana dari sudut nasnya mencuri adalah haram. Tapi kalau kita tengok akal, mendahului akal, maqasidul aqliyah, kita dahulu akal. Kalau tak ada curi, maknanya bogat nak kerja apa? Betul. Yang menjadi permasalahan pada hari ini, takbih wa tahsin al-aqliyah, mendahului akal sehingga mengatasi nas-nas syarak. Ini menyebabkan pada hari ini kecelaruan yang berlaku dalam kalangan masyarakat Islam. Itu yang pertama yang berlaku dalam umat Islam pada hari ini. Contohnya kita tengok isu yang berlaku di Malaysia pada hari ini. Sebelum anda datang ke Malaysia, ke Malaysia pula. Sebelum datang sini, maksud tadi rasa macam duduk negara lain pula kan. Bila datang ke Hamka ni, Zawjahna buka satu video. Satu video yang mana seorang perempuan yang membicarakan berkenaan dengan pluralisme agama. Bicarakan berkenaan dengan pluralisme agama, yang mana mereka dalam video itu menyatakan bahawa sebenarnya mereka kata, budak perempuan tu kata,
kita sebenarnya kena mengakui semua agama di atas muka bumi ni adalah sama. Tujuan ni nak apa panggil apa? Ni apa ni? Ini tangan. Nak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menganggap semua agama adalah sama. Ini pemikiran yang berlaku dalam masyarakat Islam pada hari ini. Dalil asif nak sebut, minta maaf nak sebut. Perempuan yang sebut itu dia pakai pudah, pakai apa panggil? Ini apa ni? Spray mata. Payah nak sebut. Nak sebutnya ghazwatul fikr yang masuk dalam pemikiran umat Islam pada hari ini tidak kira kepada siapa. Ini yang menjadi permasalahan. Contoh kalau kita tengok dalam buku From Diversity to Pluralism. Juga kalau kita tengok dalam buku-buku yang dikarang oleh ahli falsafah barat, contohnya buat Peter, dibahas berkenaan dengan pluralism agama ni ataupun pluralism, istilah pluralism berasal daripada setelah mana barat gagal menggagaskan satu gagasan sekularisme gagal mempengaruhi ataupun meracuni pemikiran umat Islam dengan gagasan sekularisme yang mengasingkan antara agama dan juga kehidupan seharian. Mereka gagal kali itu dalam buku, kalau kita tengok dalam buku From Diversity to Pluralism, disebut barat ketika ini mana postmodernism gagal kali itu rancang satu perancangan, satu gagasan untuk meresapi dalam pemikiran masyarakat, terutamanya pemikiran umat Islam pada hari ini, dengan menggagaskan satu perkara yang disebut sebagai pluralism agama, yang mana mereka nak meleburkan agama menjadi satu wajah. Maknanya agama Buddha, agama Kristian, semua tu, agama Islam semua tu adalah agama yang sama, nak menuju kepada Tuhan lagi. Ini perkara yang sangat bahaya yang berlaku dalam pemikiran umat Islam. Kalau kita tengok dalam buku Work Peter yang disebut tu, dan kalau dalam bahasa Melayu ada Pak Nasir macam yang sebut tadi, antara rujukan yang banyak rujuk. Pak Nasir tulis satu buku Selecta Capital Selecta. Dalam buku itu dia menceritakan bagaimana pluralism agama ni terhasil daripada pemikiran relativism. Pemikiran relatif maknanya tidak ada orang yang boleh klaim bahawa dia adalah benar. Pemikiran ini sangat bahaya apabila meresap masuk dalam pemikiran umat Islam. Dia ambil hujah. Dia ambil hujah daripada Al-Quran Al-Karim, surah Al-Ma'idah ayat 69. Kalau kita tengok dalam surah Al-Ma'idah, dalam surah Al-Ma'idah ayat 69, dia guna hujah bahawa dalam Al-Quran, dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut semua agama menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat ini Allah Taala sebut. Maka mereka menggunakan ayat ini secara harmonika, secara terus, tanpa rujuk penafsiran, penafsiran dan juga apa asbabun nuzul di sebalik ayat ini. Lalu mereka klaim bahawa ayat ini menjadi hujah pada mereka bahawa pluralism agama yang mereka gagaskan ini merupakan perkara yang benar. Maka apa jawapan kita apabila kita berhadapan dengan situasi ini? Sekarang kita tengok banyak berlaku di Malaysia. Ada orang klaim bahawa kita tak boleh nak klaim bahawa kita ni benar, Islam ni benar. Sedangkan kalau kita tengok dalam surah Al-Ma'idah ayat 69, ayat 59 ayat 59 sebenarnya ditafsirkan ayat sebelum tu. Kalau tengok sebab tu antara perkara yang menjadi senjata musuh-musuh Islam untuk meresapi masuk ke dalam pemikiran umat Islam dengan menebarnya pemikirannya ataupun sistem ataupun metod penafsiran yang disebut sebagai humanika. Nak tafsir Al-Quran tak berhajat kepada ilmu, tak berhajat kepada asbabun nuzul, tak berhajat kepada apa-apa cabang-cabang ilmu. Yang penting kalau kita faham konteks ayat, faham bahasa Arab, boleh guna tafsir ayat ikut kepala ni. Ini metod yang digunakan oleh ahli falsafah barat. Contohnya yang digunakan oleh Martin Luther. Tengok apa yang digunakan oleh Martin Luther ketika mana nak melawan golongan gereja dalam menafsirkan Bible. Mereka gunakan metod hermeneutika dalam menafsirkan Bible. Dan perkara ini diguna dalam Al-Quran, diguna oleh musuh-musuh Islam untuk menafsirkan Al-Quran, dan perkara ini meresapi masuk dalam pemikiran umat Islam. Nak tafsir Al-Quran tak ada masalah. Waktu baru ni nak tengok satu video, orang tadi tak jawab lagi, nak tengok satu video, nak tengok ditafsirkan ayat Al-Quran, dia boleh mempersoalkan ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam.